A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan lagi perkongsian kita majlis ilmu santai pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan, jom sama-sama kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Yang kedua selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga yang dialukan dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Salahuddin Harun sudi bersama pada malam ni. Ustaz sihat Ustaz? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz sehat. sihat alhamdulillah. Ustaz Ustaz bersiaran Syakirin sehat. dari kota Haramain, kota Mekah ya. Ya, saya di Madinah Subhanallah. sekarang. Di Madinah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudi bersama saya ni. Nampak je dekat Madinah tapi dekat sini. Background je nampak Madinah itu. Rasa nampak Ustaz Syakirin hari tu tapi tak sempat tegur. Serius Ustaz dekat Madinah kah? Hmm, kat Madinah. Tapi tak tahu 3-4 hari lepas ada sini lagi ke? Ke tak ada dah? Anda malam 3 hari baru kat sini lah. Lebih kurang. Ah, ya Allah kot. Ustaz. Kena repeat balik ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan ya, saya ucap tahniah dan terima kasih pada semua yang sudi bersama. Lepas-lepas Isyak ni kat Malaysia ni, sekarang lepas Isyak lah Ustaz ya. Lepas Isyak ni sanggup tunggu untuk dengar tazkirah ni, hebat Ustaz. Oh hebat ni. Tetamu-tetamu kita, penonton yang ada ni, Masya Allah, haji dan hajah sekalian. Masya Allah. Baik, Masya Allah. insya-Allah pada malam ni yang berbahagia ni tuan, kita akan bersama dalam satu perbincangan tausiah ambang Ramadan, lebih kurang dalam 13 hari lagi tak silap saya tuan ya. Kita akan disantuni oleh tetamu yang sangat istimewa yang dirindui, namanya Ramadan Mubarak. Dan insya-Allah bersama dengan kita pada malam ni Ustaz Haji Ahmad Salahuddin bin Harun, seorang penceramah yang tidak asing lah, lagi-lagi dalam dunia menyantuni para tetamu Allah dan tetamu Rasulullah. Tuan-tuan, sedikitlah mungkin ada yang kata, selama ni tengok Ustaz je tak pernah kenal Ustaz ni, macam mana pelibatan semua. Saya sebut sikit tuan-tuan ya. Panel tunggal kita pada malam ni, Ustaz yang diberi nama Ustaz Ahmad Salahuddin bin Harun, umurnya saya rahsiakan. Umur saya rahsiakan supaya nampak Ustaz kita eksklusif sikit. Ustaz, Ustaz kita berasal Perak. Saya baru tahu Ustaz orang Perak. Orang Perak rupanya, Masya Allah. Cuma sekarang menetap di Setia Alam. Ustaz ya, betul saya. Hmm. Subhanallah, Ustaz merupakan lulusan daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah Al-Azhar dan juga menyambung dalam Syariah Sarjana Universiti Melaya. Oh, senior saya lah rupanya. Cuma saya degree je Ustaz. InsyaAllah. Itu pun nasib baik tak repeat. Tuan-tuan ya. Uh, dan Ustaz merupakan seorang penceramah bebas, dan paling lagi apa ni, paling banyak ada pengalaman yang paling spesifiknya adalah pembimbing ibadat haji, umrah, yang bertauliah di bawah tabung haji. Dan kalau berkecimpung di sini dalam bidang haji dan umrah ni sejak 2009 Ustaz, betul ya? 2009 ni rasanya dah 15 tahun lebih kurang Ustaz ya? Lebih kurang Hampir Ustaz. 15 tahun lah. Kalau maaf sebutlah, kalau usia remaja tu dah cukup umur dah tu. Kan? Dah cukup Kita umur lah. kata dah balik, sebab anda Tapi banyak muda juga dengan lagi. remaja ni. Walaupun macam dah cukup umur tu muda lagi lah. Itu kena highlight tu Ustaz. Kalau spesifik dengan ya pusat apa ni, pelancongan Yaskin ataupun Yaskin, sejak 2017 Ustaz ya. Subhanallah, 2017 pun lama dah tu. Subhanallah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada Kalau malam ni 2017 tu dah mumayyiz lah. dah memayis. Betul Tadi Ustaz, dah balik ni mumayyiz lah. memayis. Dah memayis dah tu. Berlari dah kurang dah. Tuan-tuan ya, insya-Allah pada malam ni Ustaz, secara santai lah kita katakan Ustaz, tapi kita doakan sampai insya-Allah untuk tausiah ambang Ramadan kita tuan-tuan. Kalau boleh lah seminit sebelum saya persilakan Al-Fadhil Ustaz berkongsi, boleh tak tuan-tuan secara laju-laju lah,
Malam ni saya difahamkan ada cabutan bertuah Ustaz. Lepas pada slot kita ni. Oh, InsyaAllah. menarik tu. Maksudnya akhirat dapat, dunia pun dapat ni Ustaz. InsyaAllah. Tak boleh Ah, keluar awal kalau macam tu. itu saja dah sebut ni Ustaz. Allah Ustaz faham lah Oh, pula. sejak awal. Kita nak uji keistiqomahan je ni. Ah, Tuan, boleh tak sahabat-sahabat haji sekalian yang menonton, boleh komen sekejap dalam masa seminit. Sahabat-sahabat semua, ibu-ibu ayah sekalian, daripada mana ya? 1 minit tuan-tuan. Kita berkenalan secara laju sebelum kita memulakan perkongsian mutiara kata daripada Al-Fadhil Ustaz. Sila komen tuan-tuan, daripada mana ni? Kalau Ustaz daripada orangnya Perak tapi daripada Madinah. Saya nampak macam daripada Madinah sekarang tapi daripada Kota Baru ni tuan-tuan. Daripada Kelantan ni. Tuan-tuan, oi, orang Kelantan ramai ni. Ada komen daripada Pasimah Kelantan, Shah Alam, Bangi, Terengganu, Pondok Unais, KL, Botol Perak. Ustaz, orang kampung dia Ustaz. Perak. itulah. Nampak orang kampung tu semangat sikit. Ustaz Perak kat mana Ustaz? Saya di Bota. Botol. Uish, orang kampung betul ya Ustaz. Hmm. Itulah. Ada dia. Daripada Sabah pun ada, Masya Allah. Tumpak Kelantan. Dekat dengan rumah saya dah sekarang ni. Daripada Bacok, Allah, Bukit Antarabangsa, Sepang, PJ, Intan, Perak, Danau Kotor, Masya Allah. JB ada. Masya Allah, tuan-tuan, terima kasih ya yang sudi komen supaya saya dan Ustaz Salahuddin juga teknikal di belakang tak rasa keseorangan. Dia sembang online ni Ustaz, kena tanya Ustaz. Allah, saya pengalaman Hmm. cakap seorang ni banyak kali. Subhanallah. Baik tuan-tuan, terima kasih atas komen sekalian. InsyaAllah kita mulakan mutiara kata kita pada malam ni Ustaz. Kita memulakanlah, kita kata macam dah ada moderator ni, kita tanya soalan sikit lah Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, kita mulakan satu Ustaz. Soalan pertama lah. Sebut Ramadan je, semua orang kenal dah Ramadan ni. Sahabat yang dirindui. Cuma kita nak ulang supaya kita bersedia lebih kuat lah jiwa kita dan sewaktu dengannya. Kalau Ustaz boleh mulakan dengan cerita siapa Ramadan ni kan, yang kita kena tahu kelebihan dia mungkin, fadilat yang ada. Keutamaan Ramadan ni bagi umat Islam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena tahu sama-sama, termasuk saya yang bercakap, supaya kita rasa lebih menghargai kedatangannya dalam 2 minggu lagi Ustaz. Falyatafaddal mashkuran Ustaz, dipersilakan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala temukan kita walaupun secara maya. Macam mana tadi Ustaz Syakirin sebut, bukan senang nak duduk dengan ceramah lepas isyak. Lepas isyak ni minum teh yang sedap, makan, tidur. Itu yang paling sedap. Kalau ada cerai karamah. Namun bila mana kita ingat apa Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan padanya itu kebaikan, Allah beri faham padanya agama. Kita dapat fahami dari sisi ataupun dengan apa yang kita lakukan hari ini. Maksudnya apa? Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang bersama-sama dengan kita hari ini, bukannya kita paksa datang pun. Bukan ada siapa-siapa bayar pun untuk bersama dengan saya, dengan Ustaz Syakirin, dengan yang lain-lain. Tetapi melainkan taufik dan pilihan Allah.
Selalu kita dengar pergi Mekah, pergi Madinah ni pilihan Allah. Selalu kalau kita pergi Mekah ini dah tentu mutawi sebut. Sebenarnya untuk beri kita keyakinan dalam hidup kita semua pilihan Allah. Tak ada pun kita mampu untuk memilih dengan benar-benar pilihan. Melainkan Allah gerakkan hati untuk melakukan pilihan tersebut. Maka kita kena rasa syukur. Hari ini waktu orang lain mungkin di dalam keadaan yang pelbagai, tapi Allah pilih kita berada dalam satu tempat yang Nabi sebut taman daripada taman syurga. Kalau yang pergi ke Mekah Madinah ni rindu Raudah. Maka bila kita rindu Raudah, sekarang Raudah boleh masuk setahun sekali. Maka carilah juga yang juga disebut oleh Nabi sebagai Raudah. Bila kita tak mampu masuk ke Raudah di Madinah, maka carilah Raudah yang Nabi sebutkan juga ia adalah Raudah. Apa dia? Majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kita dapat berada dalam majlis ilmu. Maka kita betulkan niat kita untuk mendapat kefahaman yang baik, untuk dapat belajar dan nanti nak ajarkan pada orang. Kita ambil peringatan, nak bagi peringatan kepada orang. Ambil pelajaran dan nanti nak mengamalkan apa yang kita belajar. Ini perkara yang kita nak kena sama-sama betulkan. Bukan apa, sebab tadi dah terdengar Ustaz Syakirin kata ada cabutan bertuah, takut orang kena tunggu. Kan cabutan bertuah ni, mana tahu kan, hadiahnya lain macam ke? Kita pun tak tahu. Jadi, supaya kita duduk di sini bukan hanya cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu akan datang kemudian. Namun yang paling penting kita sama-sama membenarkan tujuan dan niat kita. Supaya apa? Supaya duduk ini pun nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini yang kita nak ni. Supaya walaupun di alam maya ada bersama kita dalam 90 orang. Maka 90 ini jadi saksi kita pernah berada dalam majlis ilmu bersama-sama kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan, hari ini kita nak bincang sikit ataupun kita nak kongsi lah. Kita nak kongsi berkaitan satu perkara yang sangat besar. Walaupun kita punya konsep ni santai je lah. Sambil-sambil boleh tanya ataupun dan sebagainya. Namun sebenarnya benda yang kita nak bincangkan ini satu ibadat yang sangat besar. Ibadat yang punya kelebihan yang tersendiri. Ibadat yang mana bahagian daripada rukun-rukun agama. Bahkan kita mengucapkan terima kasih kepada syarikat pelancongan Yaskin laksanakan program ambang Ramadan ini sebelum bulan Ramadan. Selalu kan kita dengar ceramah Ramadan ni bila dah masuk sembahyang tarawih je. Nanti akan ada kuliah zuhur, akan ada kuliah lepas tarawih. Kalau kita baca Ustaz Syakiri dalam kitab-kitab para ulama, antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan orang-orang saleh mereka itu buat persiapan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Bukan 2 minggu. Kita 2 minggu kan rasa apa awal sangat ceramah ni. Tak. Orang soleh 6 bulan sebelum Ramadan bukan sahaja buat persiapan. Tapi 6 bulan sebelum Ramadan sudah menangis memohon kepada Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan menangis. Habis Ramadan, 6 bulan menangis. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan di bulan Ramadan. Sampai begitu sekali mereka benar-benar ingin sampai ke Ramadan dan benar-benar mengharapkan penerimaan di bulan Ramadan. Kenapa boleh macam tu? Kerana mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Jadi sebab itu sebelum kita nak masuk bulan Ramadan ni,
benda yang kita kena banyak baca adalah tentang kelebihan dan keutamaan. Supaya kita termotivasi dengan apa yang ada pada bulan Ramadan. Kalaulah kita ni motivasinya, bila masuk bulan Ramadan ni, roti john mesti ada punya. Maka dah tentu ia akan memotivasi kita pergi bazar Ramadan. Kita pula setiap hari pula pergi ke bazar berberlainan untuk cari roti john yang sedap. Sebab kita peminat roti john. Dan begitulah nanti kita akan melihat orang soleh, keseronokan mereka ibadah bila masuk bulan Ramadan, mereka jadi orang yang paling bersemangat untuk ibadah. Maka kita tak hairan macam mana nanti kalau kita baca Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila masuk bulan Ramadan, khatam Al-Qurannya sampai sehari 2 kali. Kita dengar pun termuntah. Belum baca lagi. Al-Imam Syafi'i pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Subhanallah. Inilah semangat yang kita cuba untuk ambil sebelum masuk bulan Ramadan. Baca tentang kelebihan Ramadan, membaca tentang bagaimana salafun salih menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi saya pun lupa nak tanya pada moderator. Berapa minit ni? Kalau saya ceramah ni, sampai 3 jam. Berapa minit ni? Nak bagi tahu minit tu pun saya tak adalah nak bagi tahu minit Ustaz. Cuma kita ada Hmm. 3-4 pusingan lah Ustaz. InsyaAllah. 3-4 pusingan. So, Tak apa, nanti saya, kalau tengok macam saya, wahai Ustaz ni, naik semangat sangat ni, kenyit mata lah. InsyaAllah Ustaz. Kita kenyit. Okey. Kalau kenyit mata pertama tu kad kuning Ustaz. Kalau Kat kenyit kuning. dua-dua tu kad merah. Cuma kena pesan pada penonton lah, jangan perasan pula. Ustaz Itulah Zakir ni Ustaz bujang lagi ke pesan dah. Ustaz? Ustaz, Ha? jangan. Anak 3 Ustaz, anak 3. Ah, ah. Nasib baik Ustaz tanya. Sebab Allah. moderator tadi bagi tahu kot saya pun kahwin dah. Anak kata rahsia, Jadi umur rahsia declare tadi sama-sama Ustaz. lah. Kita declare sama-sama lah. Selamat sikit. Selamat insyaAllah. Baik. Jadi, kenapa kita nak bicarakan tentang kelebihan Ramadan? Supaya kita tahu Ramadan itu sangat bernilai. Supaya kita tidak sia-siakan. Dan kita nanti tak terkejut bila kita baca tentang bagaimana kelebihan keutamaan bulan Ramadan bila kita baca bagaimana ibadahnya orang-orang salih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebagaimana kita maklumi, bulan Ramadan itu difardukan kewajipannya pada tahun kedua hijrah. Ini sejarah ringkas je. Tahun kedua hijrah sebelum berlakunya peperangan Badar. Ini nanti kita masuk bulan Ramadan ada pula kisah Badar Al-Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah juga. Jadi pada bulan Sya'bannya telah difardukan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kenapa dinamakan Ramadan? Para ulama itu berbeza pandangan. Kita ni tahu sebut je. Lepas tu kita nyanyi lagu raihan lah, Ramadan dan sebagainya. Namun para ulama menyebutkan terdapat beberapa pandangan. Ramadan ni maksud dia panas. Maka menurut Sayyidina Anas bin Malik, kenapa dinamakan Ramadan, bulan Ramadan ini dengan Ramadan? Kerana sifat Ramadan itu membakar dosa. Sifat Ramadan itu membakar dosa. Jadi, dinamakan Ramadan dengan bulan Ramadan kerana dosa-dosa dibakar, dihapuskan, diampunkan. Adapun menurut Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As, beliau berpandangan bahawasanya Ramadan itu datang daripada lafaz Ramdha yang bermaksud panas. Jadi orang Arab dia memberi nama
sesuatu bulan sesuai dengan keadaan bulan tersebut. Ustaz, sama je kita kat Malaysia ni rasanya. Memang di Malaysia tu sama sebab kita ni khatulistiwa. Kalau geografi dululah. Jadi sama sepanjang tahun. Tapi kalau negara Arab, bila masuk bulan Ramadan je, keadaannya sangat panas. Keadaannya sangat panas. Kadang-kadang kita buat umrah, kita tengok ada orang telan air masa tengah Ramadan. Tapi sebab mereka tu datangnya 3 hari, jadi musafir. Jadi kita jangan pula tak sangka buruk, dia orang ni tak puasa pula dah duduk Mekah. Kena tahu dulu. Ada orang-orang yang datang umrah itu musafir. Maka diberi keuzuran. Namun kalau kita pergi ke Mekah contohnya, keadaan di Mekah kalau bulan Ramadan ni, Masya Allah. Panasnya bukan 40 dah Ustaz. Sampai 50. Saya pernah 55 puasa bulan Ramadan. Habis tu buat apa Ustaz? Duduk dalam bilik je lah. Buka peti ais, letak pipi tu. Panas. Allah. Nak keluar pergi masjid tu, bahangnya terasa. Maka dinamakan Ramadan menurut Arab kerana sesuai dengan masa dan waktu pada ketika itu. Baik. Mari kita lihat sedikit apa yang telah Allah sebut berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa dan ibadah puasa itu sendiri serta bulan Ramadan itu sendiri. Apa kelebihan-kelebihan yang ada? Dan kita akan ceritakan satu kelebihan daripada satu perkataan Nabi yang khusus. Yang pertama, kalau kita boleh lihat daripada surah Al-Ahzab, ayat yang ke-24, Allah menyebutkan was-saimina was-saimat wal-hafizina wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dhakirina Allah kathiran wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sebutkan apa? Orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Orang lelaki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Orang lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Maka apa yang Allah berikan kepada semua orang-orang ini? A'addallahu lahum maghfiratan. Allah sediakan keampunan bagi mereka. Wa ajran azimah. Dan pahala yang besar. Bahkan kalau kita boleh kongsikan di sini, saya suka memberi perkongsian tentang satu perkara yang disebut oleh guru kami, Habib Muhammad Amin bin Idrus, ulama yang berada di Madinah. Beliau sebut dalam kitab-kitabnya, antaranya kitab beliau yang bernama Marhaban Ya Ramadan. Beliau kata apa? Beliau kata kita kena tahu ada 3 amalan yang pahalanya besar. Ada 3 amalan yang pahalanya besar. Saya tak pasti ada kuis ke tak. Kalau ada kuis, inilah soalannya. Baik. Ada 3 amalan pahalanya besar. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah sabar. Yang pertama adalah sabar. Apa dia Allah sebut dalam Al-Quran? وَمَنْ يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Orang-orang yang sabar ni, apa pahalanya? Pahalanya tanpa batas. Sebab itu kalau dalam ilmu tasawuf, Ustaz Syakiri, kita sebutkan sabar ini dia adalah maqam, bukan hal. Apa maksudnya maqam bukan hal? Hal ini perkara yang berubah-ubah. Maqam ini benda yang tetap. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu dia nakkan pahala tanpa batas, dia kena tahu sabar itu juga adalah sifatnya tanpa batas. Sebab apa kita ni? Ustaz, saya ni kali pertama bolehlah sabar. Kali kedua sabar lagi Ustaz.
Tapi dah 3 kali Ustaz. Dah 3 kali. Orang yang sabar pun hilang sabar. Kata para guru kami, ketika dia menyatakan sedemikian, sebenarnya dia tak ada sabar pun. Kerana sabar itu sifatnya tanpa batas. Bahkan sabar itu tidak mampu untuk dipelajari. Katalah contoh, kita dengar ni, balik nanti ada di kalangan kita, pergi ke Popular, pergi ke MPH, cari apa? Ensiklopedia sabar. Sampai macam tu. Ni pahala tanpa batas ni bukan sikit-sikit ni. Aku nak sabar je. Apa yang jadi pada dia? Dia beli ensiklopedia. Nama pun ensiklopedia, Ustaz. Ensiklopedia mana ada yang 10 muka surat? Mesti 2 jilid contohnya. Lepas tu pula kulit keras, harga pun keras. Jadi, tapi tak apalah, nak jadi sabar punya pasal. Sabarlah, beli juga tutup mata. Beli. Belum hujung bulan lagi kan? Gaji masuk dah ke? Contohnya. Jadi, tiba-tiba dia pun balik nak jadi orang sabar ni. Buka ensiklopedia sabar. Apa yang ada dalam ensiklopedia tu? Bila kita buka buku ni halaman pertama, dah tentulah apa dia? Dah tentulah definisi. Kita pun buka definisi sabar, takrif bahasa, istilah sabar, pandangan barat, pandangan, semua pandangan. Apa jadi pada kita? Apa jadi pada kita? Ketika kita membuka halaman pertama ensiklopedia sabar, kita sudah tidak sabar untuk habiskan. Itu yang jadi. Ish, bila? Berapa banyak muka surat yang nak khatam? Mana sabarnya? Tak ada. Betul Tak tu, ada Ustaz. sabar. Bahkan dulu saya ingat kalau dalam tarbiyah anak-anak, saya sebut apa? Kita ada anak, kita tengah buat kerja ni. Yang anak saya tidur ni, depan saya sebenarnya dia tidur. Saya pun sabar, doa lah, jangan dijaga kan. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tengah buat kerja. Anak kita datang, nak air lah, nak susu lah, nak apalah, semua nak. Lepas tu kita kata apa? Kita kata, sabarlah. Baba tengah kerja ni. Nanti barulah Baba buat. Boleh sabar? Maka saya kata apa? Bagaimana anak kita mampu sabar sedangkan kita tidak sabar melayani kerenahnya? Allah. Daripada mana sabar anak itu datang? Subhanallah. Kan? Kerana sabar itu akhlak. Allah. Dia duduk dengan orang yang sabar, dia akan dapat sabar. Tapi kalau kita sebagai mak ayah tak sabar, daripada mana anak tu jadi sabar? Kan? Betul, Ustaz. Saya pun, Masya Allah, saya pun, oh iyalah. Betul lah tu. Itu kena Ah, step back tu, Ustaz. Allah Akbar. saya kata, daripada mana anak itu dapat sabar kalau kita tidak sabar melayaninya? Tak ada sabar. Sabar itu tak ada. Maka itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan sabar. Sabar dari cakap tak elok, sabar daripada apa membazir di bazar Ramadan, sabar daripada membeli belah raya yang berlebihan. Semualah. Semua kita kena sabar. Mata, tangan, duit, perkataan. Semua kita sabar. Yang kedua, yang pahalanya banyak. Yang pahalanya besar, apa dia? Memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita. Ni nak masuk bulan Ramadan nanti. Ada pada soalan-soalan berikutnya mungkin kita akan sebut apa yang perlu kita buat nanti. Tapi sekarang ni kita nak sebut perkara kedua yang pahalanya besar, apa dia? Memaafkan. Tak cukup dengan memaafkan. Buat baik pula pada orang yang telah berbuat buruk pada kita. Oh, kenapa nak kena buat macam tu? Allah kata apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan wa aslaha, buat baik pula, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya di atas Allah untuk membalasnya.
di atas Allah Ta'ala untuk membalasnya. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita kena buat baik dengan orang, kita kena memaafkan semua orang. Sebab apa? Sebab balasannya itu bukannya mampu dihitung. Memaafkan ni pahala dia, Masya Allah, sangat besar. Sampaikan apa yang Allah kata, Allah sahaja yang mampu membalasnya. Allah sahaja yang mampu membalasnya. Sebab itu, kalau kita baca dalam kisah-kisah orang-orang saleh, contohnya apa? Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri, bila mana dia dengar ada orang mengumpat dia, dia datang buat apa? Dia datang bawa hadiah. Kita kalau datang, parang lah cerita dia. Kan, kalau anak jantan keluar lah. Itu skrip Tapi drama tak. Melayu tu, Ustaz. Tu kalau anak jantan keluar lah. Datang pula naik motor tak pakai helmet. Tapi Subhanallah. tengok, Imam Hasan Al-Basri datang. Dia kata, kenapa ni? Dia kata, saya dengar awak telah berikan pahala awak pada saya. Ini macam mana boleh buat macam ni? Sebab hatinya bersih. Tak lainlah. Orang yang mampu melakukan semua ini adalah hati yang bersih. Seperti mana baginda Nabi. Kalau kita baru lepas sebelum ni bulan Rejab. Bulan Isra' dan Mi'raj. Kita tengok Nabi masa Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj. Apa yang Nabi buat? Nabi nak buat pengumuman. Abu Jahal nampak mimik muka Nabi ni ada tak kena. Jadi dia tanya pada Nabi, ada apa-apa yang kau nak cerita ke? Kita lah, kalau kita tahu dah orang ni memang tak suka kita, Ustaz. Lepas tu pula memang musuh lah. Kita tak akan cerita benda-benda ni. Rahsia-rahsia ni tak akan cerita. Tapi Nabi SAW bila Abu Jahal tanya, Nabi bagi tahu apa? Nabi bagi tahu semalam pergi Baitul Maqdis. Malam pergi Aqsa. Orang Arab tahu dah perjalanan ke Aqsa ni sebulan pergi, sebulan balik. Sebab tu nama dia Aqsa. Aqsa ni jauh. Orang Arab ni dengar kalau Aqsa tu jauh sangat dah. Jadi Abu Jahal kata, semalam malam pergi, pagi ni balik dah. Balik dah, Nabi kata. Maka Abu Jahal kata, nak tak aku kumpulkan semua orang dan kemudian kamu cakap apa yang kamu cakap pada aku. Nabi kata, boleh. Allah, macam mana boleh macam ni langsung Nabi? Kalau kita baca, kita pun tak percaya Abu Jahal tu dah. Tapi Nabi tak. Nabi tetap cerita. Kerana kebersihan hati. Maka nak masuk bulan Ramadan, hati kita kena dibersihkan. Sebab itu Allah buatkan kita jadi persiapan kita dengan Rejab dan Sya'ban. Kenapa bulan Rejab dianjurkan untuk kita istighfar? Kerana jalan ke Ramadan ini jalan ataupun perjalanan menuju Allah. Ni kita nak pergi masuk bulan Ramadan ni nak menuju Allah. Nak menuju Allah kena persiapan. Maka orang yang nak menuju Allah, kalau dalam ilmu tasawuf, orang yang ingin berjalan menuju Allah, permulaan bagi jalan menuju Allah adalah dengan taubat. Kalau tidak, dia tak akan dikira berjalan. Maka disebut dalam kaedah, man la taubata lahu fala bidayata lahu. Siapa yang dia tak bertaubat, sebenarnya dia tak mulakan pun perjalanannya menuju Allah. Maka Allah siapkan kita dengan dianjurkan kita memperbanyak istighfar bila bulan bulan Rajab. Supaya kita punya hati bersih, kita punya rohani makin kuat. Ini persiapan yang kita kena buat nak masuk bulan Ramadan. Maka yang kedua tadi kita sebut berusaha untuk memaafkan dan buat baik pada orang. Dan yang ketiga apa dia? Yang pahalanya besar adalah berpuasa. Tu nak sampai ke poin berpuasa tu. Lama tu yang saya kenyit mata tu. Yang ketiga adalah berpuasa.
Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa. Apa Allah kata? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ia milik aku dan aku yang akan membalasnya. Dalam sebahagian kitab berkaitan puasa disebutkan tentang kelebihan puasa. Bila Allah kata wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Maka disebutkan kalaulah seseorang itu amal timbangannya wal'iyadzubillah sebelah kiri lebih berat dari sebelah kanan. Tapi dia ada nama amalannya berpuasa. Maka berpuasa itu Allah boleh beri pahala sebanyak mana? Sebanyak yang Allah nak bagi. Sampai timbangan sebelah kanan lebih berat daripada timbangan sebelah kiri. Sebab itu puasa ini ibadat yang hebat. Kalaulah semua ibadat itu buat, tapi puasa adalah ibadat tinggal, maka kita faham dalam ibadat ni bukan semua buat. Tapi ada kalanya tinggal. Sebab itu orang perempuan contohnya, Allah Ustaz, saya ni dah sampai ke Mekah, Madinah, tapi tak dapat nak masuk masjid. Masuk juga masjid. Sebab apa? Bukan senang nak datang Ustaz. Kerana dia tidak memahami masalah ibadah dengan benar. Ni bagi perempuan contohnya dia haid. Dia haid. Maka tak boleh masuk masjid. Maka kita kena tahu ketika kita tidak masuk masjid kerana Allah tidak izinkan, itulah ibadah. Dan berapa orang yang dia rasa jauh, bahkan para guru kita di Madinah kata apa, orang yang kalau macam ni, duduk dalam bilik menangis, selawat, rasa tu ingin nak pergi tapi tak dapat masuk, sebenarnya dia telah sampai di hadapannya bagi dia Nabi. Lagi lebih daripada orang yang berada di depan tapi main-main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi yang ketiga, ibadat yang pahalanya tanpa batas ini adalah berpuasa. Sebab itu puasa kita ni kena buat comel-comel. Kena buat cantik-cantik. Sebab apa? Sebab pahalanya besar. Bahkan ibadat puasa ini mampu disembunyikan sampai tak ada orang tahu. Dalam sebahagian kita ada sebut ada seorang yang soleh, dia berpuasa selama puluhan tahun, isterinya tak tahu. Isteri pun tak tahu. Sebab apa? Isteri dia bagi bekal, bila dia pergi pagi, dalam perjalanan dia sedekah makanan. Bila balik, dia tunggu azan maghrib, baru dia makan dengan isteri dia. Kita ni Ustaz, kalau puasa sunat, baru sehari, satu dunia tahu. Tunjuk juadah berbuka, tanya hari ni nak makan apa. Kan? Boleh lah nak tunjuk tu, nak tanya tu. Tapi ada masanya kita kena upgrade. Upgrade puasa kita. Supaya apa? Supaya ini benar-benar ibadah kita untuk Allah. Sebab kita takut banyak ibadah kita untuk manusia. Semayang kita orang tengok, sedekah kita orang tahu. Tapi puasa boleh disembunyikan tanpa sesiapa pun tahu. Sebab tak ada orang tengok apa yang kita buat. Kita duduk diam je. Rupa-rupanya berpuasa. Ini hebatnya puasa. Sebab itu, orang yang benar-benar jaga puasanya, dia akan dapat kegembiraan. Maka disebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Lis-saimi farhatan. Nabi kata apa? Nabi kata bagi orang yang berpuasa ini dapat dua kegembiraan. Ini dalam riwayat Muslim. Farhatun inda fitrih. Dia dapat kegembiraan yang pertama bila berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan kedua bila mana dia bertemu dengan Allah. Maka kita fahami kalau bertemu dengan Allah gembira sebab apa? Sebab melihat pahala ibadah puasa yang diterima Allah. Tu yang gembira tu. Cuma kalau gembira sebab berbuka ni nanti berbeza. Kalaulah kita biasanya ceramah, mengajar, tanya jemaah ni, kenapa kita seronok buka puasa? Dapat makan lah Ustaz. Tu yang seronok tu. Kalau lapar ni susah hati. Roti John, Itu kita. Roti John. Kalau Kelantan apa sekarang viral?
Ah, Kunafah, kunafah. dulu apa? Kunafa. Kunafa aiwah. Tak Kunafah. pernah makan lagi saya ni. Saya pun tak pernah. Ustaz Kunafa. tak sanggup nak buat tu. Iya ke? Jadi, kalau orang-orang soleh, kenapa mereka gembira ketika berbuka? Para ulama sebut, kerana mereka rasa bersyukur dapat berpuasa dan mentaati Allah dengan sempurna pada hari tersebut. Tu yang mereka rasa gembira tu. Jadi Subhanallah. kita tengok macam mana orang-orang soleh, sisi pandang dunia mereka pun berbeza. Jadi sebab itu kita kena berusaha bila masuk nak Ramadan ni, berusaha untuk kita upgrade ibadah kita. Bersihkan hati kita untuk memasuki bulan Ramadan. Banyak Subhanallah. lagi sebenarnya tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Kalau kita nak cerita, sebulan kalau kita baca tiap-tiap hari pun tak habis. Betul, Nak Ustaz. cerita banyak sangat. Namun, saya suka untuk ambil sedikit lagi masa. Sedikit lagi masa untuk kita mendengar satu khutbah baginda Nabi. Riwayat ini daripada Ibnu Khuzaimah dan Al-Imamul Baihaqi, yang mana menyebutkan pada hari terakhir bulan Syaban, Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam. berkhutbah kepada para sahabat, menyebutkan tentang kelebihan bulan Ramadan. Kalaulah kita tak nak cari panjang-panjang kan. Jadi, kita cari kelebihan ini dalam satu khutbah yang Nabi sebut. Jadi saya terus baca yang bahasa Melayunya supaya dapat memendekkan masa. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai para manusia, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkatan. Jadi bulan Ramadan ini bulan barakah. Bulan kita dapat kebaikan. Apa makna barakah? Dalam perbahasan para ulama sebut, kita nak tahu mana satu barakah. Barakah itu ziyadatun fil khair. Bertambah dalam membuat kebaikan. Itulah dia yang dikatakan sebagai berkat. Jadi kalau kita mendapat keberkatan Ramadan, ibadah kita bertambah. Maka semua orang bila masuk bulan Ramadan nak menambah amal. Sedekahnya bertambah, semayangnya bertambah. Maka itu satu kebaikan. Ada orang kata nanti kan, kita janganlah jadi hamba Ramadan. Betul. Namun motivasi yang Nabi bagi, yang Allah Mhm. sebut dalam Al-Quran, supaya kalaulah orang ni dia tak ingat langsung pada Allah, ini masa untuk dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seterusnya nanti dia istiqamah. Mhm. Jadi kita untuk tambahkan kita punya apa? Kita punya sangka baik kepada manusia. Maksudnya dalam orang-orang yang mungkin kita tengok Allah ni tak tahulah ke mana nanti dekat dekat akhirat, rupa-rupanya cintanya kepada Ramadan masih ada. Nanti kalau kita baca macam mana orang yang dia ni banyak buat jahat, tapi bila masuk bulan Ramadan dia hentikan semua kejahatan. Ini pun dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut apa lagi? Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dah tentu bila kita cerita Ramadan, yang kita nak kejar, yang kita nak cari adalah malam yang disebut Lailatul Qadri. Dalam setahun, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Dalam setahun, hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Dalam setahun, dalam seminggu, hari yang paling mulia hari Jumaat. Jadi, ini dalam sebulan, dalam setahun, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan untuk berpuasa dan menjadikan qiyamul lailnya. Apa dia qiyamul lail ni? Salat sunat tarawih. Jadi di bulan Ramadan ni ada sembahyang tarawih. Para guru kita pesan, jangan tinggalkan. Ini kelebihan bulan Ramadan. Ada qiyamul lail pada malam hari. Ustaz, qiyamul lail ni, kita menghidupkan malam. Jadi yang ni sisi ataupun dalam bab fiqh nanti kita akan belajar. Orang yang dia menghidupkan malam lepas isyak ni, namanya qiyamul lail. Tapi kalau lepas isyak, dia tidur, kemudian dia bangun.
itu dinamakan sebagai tahajud. Tahajud. Begitu. Sebagai amalan sunnah. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan amalan fardu di selain. Ini kelebihan Ramadan. Kalau kita buat apa-apa sahaja perkara sunat di bulan Ramadan, pahalanya menyamai pahala ibadat wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang dalam bulan tersebut mengerjakan amalan fardu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu. Ni 1 kali 70. Sebab itu, kalau kita baca dan kita faham, kita akan tahu kenapa orang bila bulan puasa, Ustaz Syakirin, berebut-rebut nak datang Mekah Madinah. Betul. Walaupun, ya Allah, harga saya tengok baru ni, harga 10 malam terakhir bilik hotel 40,000. Masya Allah. Subhanallah. Berapa kali ganda tu? 40,000 10 hari. 10 hari dia kita Allahu bila 10 Akbar. malam terakhir dia kena ambil full set. Tak boleh ambil 2 hari, 3 hari, kena ambil 10 terus. Duduk 2 hari bayar 10. Duduk 3 hari bayar 10. Tapi sebab apa? Sebab mereka tahu 1 kali 70 kali lagi 100,000. 1 kali 70 kali 1,000. Ni kalau Piramli, wow. Wow. Jadi orang-orang yang memang memahami benar-benar, mereka tak kisah. Ada orang yang memang tiap tahun akan gunakan apa yang diberikan Allah daripada rezeki datang bulan puasa. Sebab apa? Sebab mendengar apa yang Nabi sebut. Baik. 70 kalian. Jadi, dekat sini kalau dulu mengaji, guru kita, Habib Muhammad Amin, beliau kata apa? Jadi kita ni nak buat fardu ke sunat? Semua orang kata fardu. Fardu boleh tambah ke? Takkan pula, sempena bulan Ramadan ni, kita semayang zuhur ni 8 rakaat lah. Bagi banyak sikit. Tak boleh. 4-4 lah. Betul. Tapi bagaimana caranya? Kata beliau, dengan kita menjadikan yang sunat sebagai wajib. Menjadikan yang sunat sebagai wajib. Macam mana tu? Dengan cara kita nazar. Jadi nazar dia akan jadi wajib. Namun kena difahami. Jangan sesuka hati pula nazar. Sebab nazar ni benda wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Betul. Jadi kita nazar itu sesuai dengan sebelum kita melakukan amal. Contohnya macam mana? Contohnya kita nak pergi sembahyang tarawih, tiap-tiap hari kita pergi sembahyang tarawih. Jadi tiap-tiap hari kita pergi masjid. Bila kita sampai sahaja ke masjid, sebelum masuk masjid, kita pun sebutkan, saya nazar, contohnya, nak i'tikaf dalam masjid ni selama saya berada dalamnya. Kemudian kita pun masuk masjid. Kita pun niat, sahaja aku niat fardu i'tikaf bagi menunaikan nazarku kerana Allah Ta'ala. Maka ketika itu kita dapat bukan 1, tetapi 70 pahala ibadat fardu. Ini bijaksana dalam memaksimumkan ibadah. Dia adalah bulan melatih kesabaran. Dan sabar pahalanya adalah masuk syurga. Ini Nabi sebut. Dia adalah bulan saling memberi. Memang dianjurkan bila kita masuk bulan puasa, saling memberi. Saling memberi, bertukar makanan, bagi duit, membantu. Dia adalah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Ni memang tak perlu lagi kita nafikan. Bulan Ramadan ni semua orang dapat rezeki yang banyak. Sebelumnya tak ada pun. Tapi bila bulan Ramadan, memang rezeki itu Allah buka. Yang tak meniaga dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dia akan mendapatkan pahala. Maka disebutkan, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala membebaskan hamba dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Itu sebab dianjurkan kita ni bagi orang makan bila bulan puasa. Salah seorang berkata kepada Rasulullah,
Wahai Rasulullah, bukankah semua orang di antara kita mampu memberi makan kepada orang yang berpuasa? Ni persoalan ni sahabat dah tanya dah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami bukan semua kaya. Sekarang ni Hmm. kalau nak bagi makan dekat masjid, nak sponsor makan kat masjid, dulu 300, sekarang 3,000. Macam mana nak bagi? Jadi dah timbul dah persoalan ni dulu lagi. Maka apa Nabi kata? Nabi sebut apa? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan memberi pahala ini kepada siapa sahaja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Meskipun hanya seteguk susu ataupun sebiji kurma. Jadi janganlah kita risau. Kalau kita tak mampu bagi makan satu masjid, bagi makan pada jiran kita. Bagi makan pada, sebab itu antara tempat yang selalu, dan kita pun kena sebenarnya berusaha untuk memberi makan kepada golongan-golongan ini. Siapa? Orang-orang alim dan penghafal Al-Quran, ahli ibadah. Kenapa selalu buat makan kat masjid? Kerana apa? Kerana nanti dalam riwayat Nabi sebutkan apa? Orang yang bagi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala orang yang makan tu tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan kalaulah kita bagi makan tu orang-orang soleh, khatam Al-Quran tiap hari. Oh, subhanallah. Kita tumpang pahala Ramadan dia je. Pahala Ramadan kita ni tak tahu lagi. Kerja pun banyak, macam-macam. Tapi dengan kita bagi makan pada orang, kita dapat pahala lagi. Ni motivasi untuk kita. Sebab itu kena belajar. Nak masuk bulan puasa ni, bukannya kita hanya siap berapa baju nak beli, berapa, apa lagi. Macam-macam lagi lah. Kan? Semua persiapan yang kita nak buat tu. Tapi yang kita kena sediakan apa? Persiapan untuk menambah pahala kita juga. Kemudian disebutkan apa lagi? Atau seteguk air minum, dan ketahuilah barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa sampai dia kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Dahlah dapat pahala, dosa pula terampun. Dan Allah akan memberi minum dari haudku. Ya Allah, besarnya pahala orang bagi makan. Bagi makan sampai kenyang. Apa dia? Dapat minum air dari kolam baginda Nabi. Kalau kita doa ni masa tawaf, Ustaz Syakir, apa dia? Ya Allah, bagi saya minum daripada haudnya baginda Nabi. Minum yang siapa minum takkan dahaga sampai bila-bila. Masya Allah, takkan tak nak. Jadi, ni sebelum masuk Ramadan, simpan duit kita ni. Untuk apa? Untuk kita belanjakan pada orang lain di bulan Ramadan. Iaitu minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk syurga. Dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi pahala untuk orang yang diberi makan. Dia adalah bulan permulaannya rahmah. Ni je. Kita ni selalu dengar yang ujung je. Permulaannya rahmah, pertengahannya keampunan dosa, dan penutupannya pembebasan dari api neraka. Dan barang siapa yang memberi keringanan kerja untuk hambanya, pembantunya, maka Allah membebaskan dirinya dari api neraka. Ni kita kena buat juga. Yang terakhir ni Nabi sebut, apa dia? Bila kita ringankan kerja orang sebab bulan Ramadan, itu menjadi sebab pembebasan kita daripada api neraka. Jadi kalau ada dalam kalangan kita ni bos-bos contohnya, bagilah kita punya pekerja ni balik awal sikit bila bulan puasa. Tapi bukan nak suruh dia berjalan bazar Ramadan, tapi untuk dia menambahkan amalnya, buat persiapan untuk malam nak tarawih dan qiyamul lail. Kalau negara Arab, bulan puasa pukul 3 dah balik. Dah lah buka pejabat pukul 10, pukul 3 dah balik dah. Tapi kalau tempat kita ni pukul 10, pukul 3 tak tahulah. Hara pula kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang dapat kita kongsi sikit. Supaya terbuka sikit pemikiran kita. Besar sebenarnya Ramadan yang akan kita tempuhi ini, insya-Allah. Subhanallah. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah perkongsian anda rasa Masya Allah Ustaz. Kita kata apa?
refresh balik iman kita, ilmu kita tentang Ramadan yang nak datang ni. Bukan kecil lah, subhanallah tuan-tuan ya. Ramadan yang nak datang ni sampai kalau tak silap saya, ada satu hadis Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna fi Ramadani sanatan." Atau kama kala Rasulullah. Kalaulah umat Sallallahu aku alaihi ni kan, tahu kata Nabi, apa yang ada dalam Ramadan ni tuan-tuan, kita akan berimpian, bercita-cita termasuk saya. Kita nak Ramadan ni setahun. Macam yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, saya daripada dulu dengar guru-guru kita sebut. Orang soleh ni 6 bulan sebelum dah minta Ramadan. Lepas Ramadan datang, 6 bulan selepas minta Allah terima pula. 6 campur 6 tu kan 12. Kan maksudnya setahun lah tu. Dia seolah-olah menyempurnakan hadis Nabi SAW ni. Tuan-tuan, Ustaz dan semualah. Sebab Ustaz Salahuddin dah cakap. Banyak mungkin Ustaz boleh rehat sekejap kesian Ustaz. Sambil-sambil kita bagi laluan dekat audiens kalau mungkinlah ada persoalan kan. Sambil-sambil tuan-tuan ya, saya fahamlah dekat Malaysia ni dah 10 suku. Saya risaulah jemaah tu semua kan. Kita tak apa Ustaz bagi bercakap ni. Kita tak yang apa. nak dengar tu. Ha? Yang nak dengar tu. Itu lah. Walaupun Ustaz kata sabar tu tak ada batas, kesian pula. Kan? Risau pula kan. Tadi macam ada yang nak keluar tapi dengar Ustaz kata sabar tak ada batas, tak jadi nak keluar. Tuan-tuan, subhanallah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, saya suka nak sebutlah tuan ya, menyokong apa yang Ustaz Al-Fadhil Ustaz Salahuddin sebut. Untuk saya sendirilah peringatan ni. Saya masih ingat sampai hari inilah, saya ni orang Kelantan. Orang Kelantan mungkin dia agak familiar dengan Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Subhanallah, Tok Guru selalu sebut dalam ceramah-ceramah beliau ketika hidupnya, dia tak suka sebut Ramadan ni sebagai bulan puasa Ustaz. Dia suka didik rakyatnya, Ramadan ni jangan sebut bulan puasa, dia kata. Allahyarham kata jangan sebut bulan puasa. Kenapa? Sebab kalau kita sebut bulan puasa, tuan-tuan ya, kita nampak puasa je Ramadan. Padahal Ustaz Salahuddin cerita tadi, puasa tu poin ke berapa dah? Poin ke berapa dah kalau saya catat tadi, poin ketiga baru datang puasa. Tuan-tuan, maaf saya sebut tuan-tuan ya. Hari ni ramai orang salah faham, mungkin kadang-kadang saya sendiri pun sama. Nampak Ramadan je puasa. Tak, dia Ramadan dia special tuan. Salah satu tanda baiknya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh sebut laju-laju tuan-tuan, kenapa hadis tadi keluar sehingga kita akan berimpian ada setahun Ramadan kata ulama, bukan sebab ada puasa je, sebab ada banyak benda. Ada banyak benda package lah kan kita kata Ustaz. Package dalam Ramadan. Kalau kita pergi haji umrah, kita kata ada package dalam haji umrah tu, ada package tawaf, ada package wukuf, ada bila di-combine satu modul yang sangat hebat daripada Allah. Sama juga Ramadan satu modul yang sangat hebat tuan-tuan. Suka saya sebut tuan-tuan, kalau sebut pertama benda besar dalam Ramadan, ya memang ada puasa. Cuma puasa ni kalau kita sebut dalam Ramadan ada puasa, Ustaz orang kata alah Ustaz dah tahu, dah klise. Cuma ada satu angle lah, mungkin kadang kita tak sedar, termasuk saya kalau guru-guru tak pesan. Apa beza puasa dalam Ramadan yang akan datang 13 hari ni, sahabat-sahabat haji hajah ya, ibu-ibu ayah dengan puasa yang lain. Puasa ni banyak, tuan-tuan ya. Puasa Nabi Daud yang mungkin tuan-tuan dah amal kan, kita semua amal. Hari ni tak puasa, esok puasa. Itu Nabi Daud lah. Kalau kita kadang-kadang hari ni tak puasa Ustaz, esok tak puasa, lusa tak puasa lagi, tu lah tak puasa. Kan? Itu bukan puasa Nabi Daud tuan ya. Itu tak tahu bila nak puasa. Ada puasa Nabi Daud, ada puasa Isnin Khamis, ada puasa apa ni hari putih tengah-tengah bulan. Apa beza dengan puasa Ramadan? Kan nak bagi tahu supaya kita rasa, besar Ramadan ni nak datang ni, tetamu istimewa. Pada poin puasa tu sendiri tuan-tuan, perasan tak kita selalu dengar dah hadis ni, guru-guru kita sebut, pengkuliah sebut, ustaz-ustaz asatizah sebut. Perasan tak Nabi kata, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa yang puasa kan, dengan mengharapkan apa ni balasan daripada Allah sebagainya, dapat apa tuan? Dapat pengampunan. Kata guru-guru kita, kelebihan puasa Ramadan berbanding puasa lain yang tak ada dekat puasa lain, dia ada package tuan. Puasa je confirm dapat pengampunan. Ini package yang mahal dalam Ramadan. Sebab
macam Ustaz Salahuddin kata tadi, antara benda yang kita terlepas pandang nak menuju Allah, taubat. Taubat ni minta ampun, tuan-tuan. Kan? Allah ni tahu, Nabi juga tahu, kita ni payah nak minta ampun. Kita ni payah nak taubat, Ustaz. Minta maaf sebut saya sendiri pun Allah. Maaf sebut tuan-tuan, kita kalau umur semakin bertambah, siapa-siapa pun buat baik, insya-Allah semakin banyak kita buat baik. Yang tak pernah sedekah, kita akan sedekah lah naik umur 60 Ustaz kan, insya-Allah. Yang mungkin tak pernah santuni anak yatim, rasa nak pergi rumah anak yatim. Maksudnya, ibadah buat tu banyak. Kita insya-Allah fitrahnya akan rasa semakin nak sedar. Tapi ibadah untuk taubat tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Allah punya baik kepada umat Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tumpang berkat Nabi. Datang satu ibadat kita buat tanpa tak sedar, Allah ampunkan kita. Allah, untungnya kan, tak tahu apa kali dah kita kena terima kasih kat Rasulullah. Tuan, yang kedua, dalam Ramadan ada Quran, kita duk dengar nuzul Quran. Tu dalam Ramadan, tak ada bulan lain. Kan, nuzul Quran. Apa lagi dalam Ramadan ada bulan pengampunan, tadi 1-3 dah. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, Ustaz Salahuddin sebut, dalam hadis pun sebut. Tak ada bulan lain. Dalam Ramadan ada tarawih. Oh, guru-guru kita kata apa? Jangan buat rajin lah bulan lain. Tarawih bulan Ramadan je. Nanti pula Syawal, nanti kan rasa semangat sangat kan. Lepas solat sunat Syawal, nak malam tu pula nak solat tarawih, tak payah tuan, tak boleh. Syariatnya tak ada. Rajin lah macam mana pun ada bulan Ramadan je. Tuan-tuan, sedekah bulan Ramadan, semua yang Ustaz dah sebut dalam hadis tadi, saya nak sebut adalah, nak highlightkan balik bahawa Ramadan yang datang ni, bukan puasa je, tak. Ada package yang sangat istimewa untuk siapa, tuan? Bukan untuk orang lain, untuk kita. Ustaz apa ni dan semua, saya selalu sebutlah, saya Ustaz ya, ada banyak dengan remaja. Banyak remaja selain pada mak-mak remaja tu pun ada juga. Tapi banyak dengan remaja, Ustaz dan semua. Kadang remaja kita, minta maaf sebut tuan ya, remaja kita banyak terlibat dengan maksiat. Bukan saya kata remaja kita jahat, tak. Mereka diuji oleh Allah. Remaja kita ramai terlibat dengan LGBT, tuan-tuan. Remaja kita ramai yang murtad dekat luar sana. Dekat Kelantan sendiri anak zina semakin tinggi. Saya tak kata saya nak kutuk di negeri saya. Bukan. Tak, ini realiti dekat semua tempat. Saya nak sebut kalau negeri saya, Kelantan, Serambi, Mekah pun diuji. Kita semua diuji, tuan. LGBT semakin tinggi. Ustaz, saya tak pernah terfikir bila saya ceramah. Lepas saya ceramah, geng-geng LGBT mari mengaku dia gay, Ustaz. Mari mengaku dia lesbian. Dulu saya ceramah tak ada golongan ni depan saya. Hari ni saya ceramah 2022, 2023 Ustaz, 2024 ni dah mula ada. Maksudnya anak-anak kita semakin dahsyat diuji. Subhanallah. Yang paling saya tak boleh lupa lah Ustaz, yang ni baru jugalah akhir tahun lepas tak silap saya. Ni bulan berapa dah? Yalah, akhir tahun lepas ni baru bulan awal tahun kan. Ada satu sekolah ni Ustaz, Masya Allah. Sekolah asrama Ustaz. Orang anak-anak hebat semua. Ada seorang anak muda, tingkatan 5, perempuan tuan-tuan. Pakai tudung elok je, biasa je pakai. Macam ramai-ramai lah. Rupanya budak ni tak pernah semayang, Ustaz. Budak ni tak pernah sujud pada Allah. Saya pun terkejut lah dengar rekod dia tu. So, cikgu tu minta saya jumpa budak ni, tapi dalam keadaan kita nak cepat lah. Tapi Allah ajar saya sesuatu. Bila saya tanya budak tu, tuan ni, kakak, kenapa kakak tak semayang? Dia boleh sebut satu ayat yang sangat mengejutkan saya lah. Kita sebagai pendakwah ni, Allah nak bagi tahu banyak lagi lah kerja kita kena buat dia, Ustaz. Dia kata apa? Ustaz, I don't believe in God. I don't believe in God. Budak sama penuh ni, tuan. I don't believe in God ni bahasa orang kampung saya. Bahasa mudahnya atheist, tuan-tuan. Atheist. Dia tak percaya kita perlu ada Tuhan. So dia kata kita ni patutnya jadi living organism yang biasa. Saya kata Allah, aku tengok depan-depan hari ni anak bangsa aku atheist. Ni yang aku tahu. Ni yang aku tak nampak, aku tak tahu lah. Tuan-tuan ya, subhanallah, benda ni berlaku, tuan-tuan. Benda ni berlaku. Jadi, kenapa saya nak sebut semua benda ni? Allah tahu kita banyak dosa. Allah tahu kita tak akan mampu masuk syurga dengan apa yang kita ada hari ni. Allah baik. Allah datangkan dalam 1 tahun, ada 1 bulan untuk refresh iman kita pada Allah. Untuk ampunkan dosa-dosa kita yang kita sendiri tak sedar untuk minta taubat. Dan Allah tahu kita tahajudnya tak berapa bagus. Qurannya tak berapa istiqamah. Sedekahnya kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang menunjuk. Allah datangkan Ramadan tentang satu package yang sangat mahal untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Salahuddin dan semua. Untuk sebelum kita teruskan mungkin pesanan terakhir sedikit daripada Al-Fadhil Ustaz. Kalau ada audiens yang mungkin ada nak tanya
Ada dah sebenarnya yang tanya satu tu Ustaz, tapi takut panjang pula dia tanya cerita tu Ustaz. Cerita Abu Jahal offer pada Nabi kan. Nanti kan panjang cerita Isra Mi'rajnya nanti kan. Tapi kalau Ustaz rasa sesuai nak jawab, dipersilakan nanti. Sambil-sambil tu kalau ada satu dua soalan lagi tuan-tuan ya, yang mungkin boleh Ustaz Salahuddin ambil untuk terus simpulkan sebelum kita pergi ke mungkin sedikit cabutan bertuah untuk tuan-tuan yang sabar ini tanpa batas. Tapi jaga niat tuan-tuan ni, jaga niat. Ustaz Salahuddin sebut dah. Apa ni, apa cabutan tuah tu akan datang. Yang sekarang ni kita nak dapat pahala. Tuan-tuan sila kalau ada satu dua soalan yang boleh saya kompakan dengan soalan saya sendiri, insya-Allah untuk Al-Fadhil Ustaz untuk pusingan sebelum kita ke cabutan bertuah, insya-Allah. Persilakan tuan-tuan kalau ada satu dua soalan yang mungkin sesuai untuk kita utarakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada ya? Sampai pada cerita Isra Mi'raj itu tuan-tuan ya. Sila tuan-tuan kalau ada sebarang soalan nak dipertanyakan. Sebelum saya tanya soalan saya dah ada soalan. Jadi moderator tak ada soalan tak boleh jadi moderator. Allahu Akbar. Tak ada tuan-tuan ya? Okey. Kalau tak ada tuan-tuan ya, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz sebagai kita kata pergolongan ringkas dan padat. Ustaz minta maaf ya Ustaz ya. Kita nak jaga kebajikan orang lah, kita tak apa. Masya Allah. Akhirnya kalau Ustaz nak sentuh yang soalan tu pun dipersilakan Ustaz. Cuma soalan last, kalau boleh Ustaz tinggalkan pesanan kepada kita, persediaan yang kita kena buat sekarang terus, dan masuk bulan Ramadan nanti kalau benda besar yang mungkin kita kena sama-sama perjuangkan lah dari sudut amalannya insya-Allah. Fadhil mashkura Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebenarnya Ustaz, yang Ustaz Syakirin sebut tadi pun semuanya menyentuh jiwa kita dah. Menyentuh jiwa kita, menyedarkan kita, tanggungjawab kita banyak, kerja kita banyak. Subhanallah. Dan dari satu sisi yang lain sebenarnya untuk kita dapat faham apa dia, betapa bernilainya iman yang Allah beri pada kita. Allah pilih kita, itu satu kenikmatan yang sangat perlu kita syukuri. Kalau kita baca sirah-sirah baginda Nabi pun, maka kita lihat bagaimana orang yang bertemu dengan Nabi melihat Nabi membelah bulan tetapi tidak ada hidayah. Allah. Dah tengok Nabi belah bulan dah. Apa lagi yang lagi hebat kalau kita tengok daripada selain mukjizat Al-Quran, kalau kita cerita mukjizat Nabi ni, mukjizat Nabi ni tak adalah yang boleh buat di dunia sekarang ni. Siapa yang boleh belah bulan? Siapa yang boleh air keluar dari celah-celah tangan? Tak ada. Namun betapa tingginya nilai iman dan hidayah, Islam dan iman, itu kita dapati hari ini walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi. Allah. Dan bila kita cerita realiti yang berlaku sekarang, kita lihat juga bahawasanya Allah memilih kita, itu perkara yang sangat perlu kita syukuri. Maka sebab itu para guru kita menyebutkan bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kerana iman dan Islam itu sangat mahal nilainya. Sangat mahal. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan kena jaga diri kita, ahli keluarga kita. Maka para ulama ada menulis buku ataupun tulis doa. Tajuknya doa untuk anak dan keturunan. Kerana apa yang berlaku hari ini, antara jalan untuk kita selamatkan adalah dengan doa. Doa daripada kita selaku ibu dan ayah kepada anak dan keturunan kita. Mungkin bukan pada anak kita masa ujian-ujian tersebut, tapi nanti pada cucu-cucu kita. Mungkin bukan cucu-cucu kita, tapi cicit-cicit kita. Bahkan kalau di kalangan kita menjadi orang yang baik, kata para ulama, ada kalanya bukan kerana diri kita, tetapi kerana doa datuk dan cucu kita, datuk dan juga onyang-onyang kita, menjadi sebab Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang soleh. Maka kita jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk mengharap kepada Allah yang mampu menjaga anak keturunan kita, jiran tetangga kita, bahkan diri kita, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafizah.
Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pemelihara. Jadi tadi pun kita dah dengarkan daripada Al-Fadhil Ustaz Syakir sebutkan dalam bulan Ramadan ni full package, semua ada. Bukan hanya puasa, tapi ada keampunan, pahalanya berganda, keredaannya Allah bagi. Semua cukup, lengkap. Namun, kita nak sentuh sedikit apa dia? Bila kita nak dapat semua benda tu, mestilah ada persiapan. Mesti ada persiapan. Kenapa kena ada persiapan? Kerana kalau tak ada persiapan, takut nanti apa yang kita dapati bocor. Tak dapat, contoh orang tak sediakan bekas, tak sediakan baldi, nak tak ada air hujan contohnya. Jadi macam mana air nak masuk? Kalau tak ada alat dan bekas untuk menadah semua perkara-perkara tersebut. Dapat air dan sebagainya. Maka para ulama sebutkan tentang beberapa perkara yang kita perlu highlightkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Apa dia? Disebut dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, perkara yang pertama perlu dilakukan adalah, ni kita kena buat sekarang, bukan masuk bulan Ramadan ni. Kena buat sekarang. Apa dia? Yang pertama, menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan keampunan Allah terhadap dirinya. Kita tahu Ramadan bulan keampunan, bulan mustajab doa, bulan padanya itu Allah memberi keredaan, pahalanya berganda. Namun kita kena tahu ada orang yang diharamkan daripada segala kelebihan tersebut. Segala kelebihan tersebut tidak diperolehinya. Segala kelebihan tersebut tidak didapati. Dia dah buat dah, tapi doanya tak diampun, tak dimustajabkan. Dia mohon ampun, keampunan tidak Allah berikan. Dia bersedekah, sedekahnya tidak diterima. Kenapa? Kerana ada penghalang yang menghalang dirinya daripada mendapat segala kebaikan ini. Apa kata para ulama? Siapa golongan-golongan? Yang pertama adalah orang yang derhaka kepada orang tua. Jadi ini sisi yang kita kena betulkan ataupun kita mengubah kebiasaan yang bukan tak betul, tapi kepada yang lebih betul. Minta maaf hari raya, itu satu perkara kita buat. Baguslah. Memang itu sebenarnya minta maaf ni sentiasa kena buat. Minta maaf hari raya itu satu perkara. Tapi yang lebih besar, mohon ampun dan maaf sebelum masuk Ramadan. Terutama pada ibu dan ayah. Kerana orang-orang yang derhaka pada mak ayah, tak ada ruang untuk kebaikan di bulan puasa. Ini perkara yang kita kena ambil berat. Sedemikian juga bukan sahaja mak ayah yang menjadi sebab seseorang itu dia diharamkan daripada segala kebaikan bulan Ramadan. Kadang-kadang kita rasa, ustaz, saya ni kalau masuk bulan puasa je duduk kat masjid tu sampai tak bangun. Semayang tarawih 20, sedekahnya sentiasa. Tapi saya tak rasa macam mana orang lain rasa. Maka sebenarnya yang perlu dicek, apa dia? Sebelum memasuki Ramadan. Apa antaranya lagi para ulama sebut? Orang yang bermusuhan dengan orang lain. Walaupun bukan mak ayah. Sebab tu saya ingat ada sahabat-sahabat saya yang mutawif. Yang jenis tegah betul ni, Ustaz Syakiri. Dalam taklimat dekat KLIA dia boleh cakap. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada bergaduh dengan mak ayah tuan-tuan, tuan-tuan ada bermusuhan dengan siapa-siapa, tak bertegur, putus silaturahim, tuan-tuan telefon sekarang, tuan-tuan minta maaf. Kalau tidak, saya yakin dan percaya doa tuan-tuan sampai ke Mekah pun Allah tak terima. Sampai macam tu. Sebab apa? Sebab memutus hubungan dengan ibu dan ayah, memutus hubungan dengan orang yang tanpa ada sebab-sebab yang diuzurkan syarak. Maka ini orang-orang yang tidak mendapat pandangan daripada Allah. Kerana Allah suruh kita menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Jadi pastikan sebelum masuk Ramadan, segala penyebab-penyebab ini
kita buang daripada diri kita. Seterusnya apa lagi? Para ulama sebut peminum khamar, peminum arak. Maka kena bertaubat, kena buang semua perkara-perkara tersebut. Yang seterusnya apa? Pemakan riba. Pemakan riba. Dan orang-orang yang ada sifat-sifat mazmumah dalam dirinya. Sebab itu kita sebut sebelum masuk bulan Ramadan, yang kita kena buat apa? Taubat. Bersihkan hati daripada sifat sombong, sifat takabur, sifat angkuh. Semua sifat-sifat ini kita buang daripada diri kita. Kemudian yang kedua, para ulama sebutkan sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, ni kita buat dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga kita. Ini amalan orang-orang salih. Apa dia? Memperbanyak niat yang salihah. Kita banyakkan apa yang kita nak niatkan semasa nak masuk bulan Ramadan. Atas seluruh amal yang kita nak lakukan. Jadi kita saya niat nak masuk bulan Ramadan ni, nak tambahkan ketaatan kepada Allah. Nak tambahkan sedekah, nak tambahkan taubat, nak tambahkan ibadah. Semua perkara baik kita nak buat. Dan tak cukup dengan itu. Dalam sebuah kitab namanya Fawaidul Mukhtarah. Seorang ulama daripada Indonesia. Beliau menyebutkan tentang bulan Ramadan, orang-orang soleh dulu apa mereka buat? Sebelum masuk bulan puasa, mereka panggil anak-anak mereka. Mereka tanya, ni bulan Ramadan nak dekat ni. Apa yang kamu nak tambah daripada amal kamu? Jadi yang ni tanya, kita dah buat, bagus dah, kita dah panggil dah. Cuma mungkin sebelum ni kita panggil nak tanya baju raya nak warna apa je. Sekarang ni kita kena tambah lagi. Apa amal yang anak-anak kita nak tambah? Kena tanya seorang-seorang. Jadi disebut orang soleh tersebut kata apa? Anak dia kata saya nak tambah, tahun lepas saya baca sehari sejuzuk, tahun ni saya nak baca 2 juzuk. Yang seorang lagi kata saya nak sedekah. Seorang lagi kata apa? Saya nak awal ke masjid. Semua menceritakan apa yang mereka nak tambah. Maka ayahnya menangis. Kenapa ayahnya menangis? Ayahnya kata siapa yang boleh jual masanya pada ayah untuk ayah tambah amalan, kerana ayah telah jadikan seluruh masa ayah untuk ibadah kepada Allah. Minta tambah pula. Kita kalau boleh bangun qiyamul lail ni, ya Allah, rasa syurga firdaus dah hamba ni. Kan? Dia si angguk pula tu syurga firdaus tu. Syurga firdaus dah hamba ni. Sebab itu, kenapa dalam hidup kita kena baca kisah orang-orang saleh? Supaya kita sedar siapa kita. Kalau kita tengok orang yang jauh daripada Allah, kita rasa kita dah duduk untuk kita bersyukur. Tapi ada kalanya ketika kita tidak mendapat kefahaman yang benar, kita merasa baik. Sedangkan dalam kaedah sebut apa? Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Tetapi merasa buruk itu baik. Sebab apa? Sebab orang merasa baik nanti akan merasa sempurna. Merasa sempurna. Jadi bila kita baca kisah orang-orang soleh, sedarlah kita siapa kita. Kita sampai Madinah, Mekah contohnya. Apa yang kita dengarkan? Kita dengar sahabat putus tangannya untuk agama. Kita dengar sahabat belakangnya dicalari dengan panah dan pedang untuk agama. Kita dengar sahabat yang terbunuh suami, ayah, anak untuk agama. Sampai akhirnya Nabi kata, semalam saya masuk ke dalam syurga, saya dapati Hamzah bersama sahabat-sahabatnya. Untuk kita tahu apa? Para sahabat mereka masuk syurga bukan gratis. Mereka duduk. Ada orang kata, mereka sahabat, itulah mereka special macam tu. Tak. Mereka telah berikan semuanya untuk agama. Kerana itulah mereka punya kedudukan yang tinggi. Dan bila kita dengar kisah-kisah mereka, kita rasakan, ya Allah, apa yang kita buat untuk agama, tak tahulah nanti nak meletakkan kita di mana di samping baginda Nabi. Tapi sebagaimana yang selalu kita sebut, Nabi beri harapan pada kita. Kita ni Ustaz Syakir, kalau tadi macam Ustaz sebut, dah lah kerjanya banyak lagi nak kena buat. Amalnya tak tahu ke mana.
Macam manalah, kita tak tahulah nampak ke tidak nanti Nabi di akhirat kalau dengan Allah. amal kita ni. Betul Ustaz. Tapi Nabi telah bagi satu harapan pada kita. Ni hadis yang kita kena pegang kuat-kuat. Dan Sayyidina Anas telah pegang dengan hadis ni dengan sangat kuat. Apa dia? Apa yang perkataannya pendek. Tapi inilah harapan kita untuk bersama Nabi di akhir. Bukan dengan amal kita, bukan dengan zikir dan salawat kita, bahkan dengan sedekah kita, tapi dengan satu perkara yang menjadi rahmat. Sebab apa? Sebab ulama sebab apa? Kalaulah kedekatan dengan Nabi ini pada ibadahnya, ibadah zahir, nescaya orang sihat akan duduk dekat dengan Nabi berbanding orang sakit. Apa? Orang sakit ni baring, orang sihat boleh buat macam-macam. Tapi bukan macam tu. Kamu sakit, kamu sihat, kamu boleh duduk dekat dengan Nabi. Kalaulah kedekatan pada Nabi ini bergantung kepada siapa yang infaknya banyak, nescaya orang yang kaya akan duduk dekat dengan Nabi berbanding orang yang miskin. Tapi sekarang tak. Kamu kaya, kamu miskin, kamu sihat, kamu sakit. Semua orang boleh duduk dekat dengan Nabi. Apa dia? Nabi kata, Al-mar'u ma'a man ahab. Pendek je. Seseorang akan bersama siapa yang dia cintai. Para guru kami di Al-Azhar di Mesir menyebutkan, inilah harapan kita untuk duduk dengan Nabi. Mahabbah. Siapa sahaja ada di dalam hatinya Rasulullah, cinta pada Nabi, dia ada peluang duduk dekat dengan Nabi. Maka walaupun kita dah ditinggalkan 1400 tahun daripada Nabi, Nabi tidak pernah putuskan harapan kita untuk bersama Rasulullah. Inilah rahmatnya baginda Nabi untuk umat. Maka perkara kedua tadi kita sebut yang kita perlu untuk perbanyakkan niat-niat yang baik. Bahkan bukan untuk kita sahaja, juga kepada ahli keluarga kita. Bawa anak-anak kita lepas ni, tanya pada mereka. Oh, baba nak semayang 20 rakaat. Siapa nak semayang 20 rakaat? Jadi, kena buat macam tu. Supaya apa? Supaya mereka jadi orang yang tak sabar menghadapi bulan Ramadan. Nak pergi masjid semayang tarawih, nak sedekah setiap subuh. Itu sudah mereka rasakan kehangatannya. Kerana apa? Kerana kita selalu sebut tentang bulan Ramadan. Yang ketiga, para ulama sebut kita kena berusaha menjadikan bulan Ramadan kita lebih baik dan lebih banyak pahala amalannya dibandingkan bulan yang lalu. Jadi kena muhasabah sebelum masuk bulan Ramadan ni. Tengok bulan lepas apa yang kita dah buat, apa yang kurang. Kena buat check and balance. Jangan jalan je. Kena tengok tahun lepas apa yang kita dah buat. Kalau yang baik, kita kena kekal dan tambah. Kalau yang kurang, kita kena perbetulkan. Kalau yang salah, kita kena buang dan tak betulkan ataupun letakkan yang betul. Kemudian, yang keempat. Para ulama sebut bila nak masuk bulan Ramadan, apa yang kita kena lakukan? Jauhi teman-teman yang membawa kita daripada malas beribadah. Ataupun teman-teman yang mencegah kita dari melakukan kebaikan dan ketaatan. Ni masanya bulan Ramadan, tinggalkan teman yang tidak baik. Ini yang boleh. Jadi kata, Ustaz tadi Ustaz kata yang putus silaturahim. Tak, ini meninggalkan mereka kerana kebaikan. Ni putus silaturahim ni sebab apa? Tak ada pasal-pasal. Bergaduh sebab tanah, bergaduh sebab duit, bergaduh sebab perkara-perkara yang Allah tak suka untuk dipergaduhkan. Tapi kalaulah orang-orang ni orang yang membawa kita lupa kepada Allah, maka kena tinggalkan bila nak masuk bulan Ramadan. Dan yang terakhir, para ulama pesan pada kita bila nak masuk bulan Ramadan, apa yang kita kena lakukan? Berusaha untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Kerana pahala-pahala di bulan Ramadan ini besar, termasuk pahala memasuki ataupun menghadiri majlis ilmu. Oh, Ustaz, mana dah datang kuliah maghrib? Tak. Bila bulan Ramadan, ada kuliah zuhur. Jadi kita sebab apa? Sebab tak ada makan.
tak kena pergi beli makan, tak kena pergi cari kedai makan. Jadi hadirlah ke masjid berdekatan, surau pejabat kita, duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana pada majlis ilmu itu ada kebaikan dan pahalanya besar ketika mana masuk di bulan Ramadan. Usahakan untuk kita menjaga 5 perkara ni. Ni asas lah. Kalau yang lain-lain banyak lagi kalau kita nak bicarakan. Namun, kenapa kita nak jaga 5 perkara asas? Kerana 5 ini penyebab kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Keampunannya akan datang, rahmatnya akan Allah bagi, berkatnya akan bertambah dengan kita menjaga kelima-lima perkara yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Amin, Bahkan kita amin. harapkan apa dia? Janganlah ini Ramadan yang terakhir buat diri kita. Janganlah, mudah-mudahan kita bertemu dan bertemu lagi dengan bulan Ramadan kerana kita inginkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj tu saya rasa nanti kita cerita di waktu lain. Panjang InsyaAllah. kisah tu sebab lepas Betul, tu betul. semua orang kumpul jumpa Nabi. Mereka tanya tentang Baitul Maqdis Oh, macam mana rupa bentuknya. Allah betul, Ustaz. bawa dan tunjukkan pada Nabi pula macam mana rupa Baitul Maqdis tu. Masya Hologram Allah. masa tu. Jadi tu nanti mungkin dalam perkongsian Subhanallah. yang lain insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Pada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin.